Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Bertemu sekali lagi kita dalam siri CDL, Connecting Dot Learning Hands-on, kluster IPG. Pada petang ini anda semua bersama dengan saya, Dr. Abdul Hadi bin Madawi. InsyaAllah kita akan bersiaran pada hari ini. Seperti biasa kita ada dua slot. Slot yang pertama, uh, snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya pembentangan yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Amirul Amin dari USAS atau Universiti Sultan Azlan Shah. Dan pada hari ini nampaknya kita masih lagi menunggu Muhammad Amirul Amin untuk masuk ke dalam bersama-sama kita dalam CDL. Sementara itu kita mulakan dengan snippet online dulu. Dijemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan perbincangan snippet. Dipersilakan. Dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang atau tengah hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, sesi kita ni, tajuk yang saya pilih untuk hari ini adalah Teachers Need Time. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak kajian yang dijalankan, bila ditanya kepada guru, apakah yang mereka harapkan daripada sesebuah sistem pendidikan, dan kajian itu mendapati bahawa perasaan yang diluahkan oleh guru adalah selalunya berkaitan dengan masa. Guru memerlukan masa. Teachers need time. Dan sememangnya kita tahu bahawa lanskap pendidikan telah berubah daripada tahun 60-an, 70-an dan di masa sekarang ini, dewasa ini. It's a different landscape altogether. Perubahan itu telah berlaku. Dan untuk semua ni, apa juga kita buat, maupun anda seorang pelajar, anda harus pandai juga, bukan saja pandai mengurus masa, pandai mencuri masa, mencari ruang dan peluang itu. So, teachers need time bukan saja untuk menjalankan tugas mereka, tetapi untuk good teaching. Apakah good teaching itu? Ada yang dapati bahawa good teaching ini ialah 25% persediaan seperti yang dipaparkan pada slide ini. 75% itu adalah teater. Kerana saya bila mula-mula jadi seorang guru pada tahun 80-an, saya dengar ungkapan ini, a teacher is half an actor. Artinya bila guru masuk kelas ini, selain daripada dia menyampaikan konten atau kandungan yang nak disampaikan, beliau dengan wajah, dengan body language dia, dengan nyanyian dan sebagainya, merupakan satu corak pengajaran PDP. Kita selalunya terbawa tentang kaedah mengajar. Kita terbawa tentang strategi PDP yang kita nak gunakan. Tapi jangan lupa bahawa kita perlu ada style PDP kita. What is our style? What is our teaching style? Ada setengah orang dia mula set induksi dia, boleh dia berjenaka dan sebagainya, dan dia ingat nama-nama murid, dia panggil nama murid, dia beri penghargaan dan sebagainya. So every teacher has got a style. Ada setengah guru dia terus akan masuk dan dia nak mengajar dan nak cuba mengejar untuk habiskan masa konten yang nak atau kandungan yang nak disampaikan. So style PDP ini adalah unik kepada setiap guru. We all have our own style. Right? Dan itulah keunikan kita, itulah jenama kita sebagai seorang guru. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya kata, kajian menunjukkan teachers need time. Why? Mari kita ke slide yang kedua. Cikgu memerlukan masa. Masa ni adalah untuk meningkatkan amalan kerja harian.
meningkatkan kualiti. We need time. It's easy to say, kita perlu meningkatkan kualiti. Tapi kualiti, untuk meningkatkan kualiti, untuk menjalankan tugas kita dengan baik, terbaik, kita memerlukan masa. Dan apa jua kualiti yang dimiliki oleh seorang guru, apabila dijumutkan kualiti ini, keupayaan guru ini, teacher ability and capability ini, bila dijumutkan melalui jaringan Professional Learning Community atau Professional Learning Network, PLC dan PLN, maka keupayaan itu berlipat ganda. It's like kita dengar one for all and all for one ni. So cikgu-cikgu bila dijumutkan usaha mereka, ia menjadi lebih berkuasa. Apabila guru kongsi amalannya, katakan guru matematik kongsi amalannya dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, maka setiap rakan sekerja akan mengetahui apakah cara kerja profesional yang diamalkan oleh guru tersebut. Dan apabila mereka mendengar tentang cara pendekatan yang digunakan oleh seseorang guru itu, maka mereka boleh buat refleksi tentang tata kerja mereka sendiri. You might not make a comment, tapi melalui mendengar itu, anda membuat refleksi sendiri. And this reflection, professional reflection adalah penting. Refleksi profesional. Dan refleksi profesional ini akan menjadi professional capital kita. Setiap kita kata tentang human capital, kita cikgu ada professional capital kita, iaitu keupayaan dan kebolehan kita untuk mengajar dengan yang terbaik. That's our professional capital. Ilmu yang ada pada kita, itu professional capital kita. So kalau kita ada professional capital yang terbaik, maka kita akan mempunyai professional autonomy. Kalau kita nak kata nak professional autonomy dalam tugas kita sebagai guru, tapi kita tahu capital kita tu tak banyak. So we must always build our professional capital. Professional capital ni boleh datang daripada amalan, daripada ilmu, dan ilmu ini kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber. Termasuk sesi kita hari ini macam untuk CDL. So, kolaborasi yang bernas akan menjadikan sesuatu sistem pendidikan itu lebih menyerlah. So we need that collaboration. But remember, tajuk kita ialah masa. Untuk memulakan kolaborasi, untuk mengadakan PLC yang membina, PLN, Professional Learning Network di antara sekolah yang membina, kita memerlukan masa. So jangan habiskan masa untuk perkara-perkara yang tidak penting. We have to prioritize. Don't waste time on things that are not important. Or spend less time. What should be our focus? Apa fokus kita sebenarnya? Apa core business kita? Selalunya, outcome murid. Dari ke arah outcome murid sudah pastinya akademik dan co-akademik. Aktiviti apa yang berlaku dalam kelas dan di luar kelas. Itu menjadi our main business model sebagai guru, sebagai satu sistem, sebagai satu organisasi atau institusi seperti sekolah. So teachers always need more time for planning dalam tugas-tugas harian mereka. Saya hairan juga orang kata cikgu ada free period. Mungkin tahun 60-an, 70-an, even 80-an bolehlah kata ada ya, maybe cikgu nampak free. Tapi zaman sekarang, cikgu asyik kalau ada masa waktu dia tak dalam ruang jadual dia mungkin kena masuk relief atau dia sedang buat tugas-tugas pentadbiran, sedang mengurus data murid dan sebagainya, sedang menanda buku. So there is no such thing as free period. And dalam banyak mesyuarat saya kadang-kadang saya utarakan ini bagi pihak guru untuk menyatakan bahawa ini satu pemikiran yang tidak tepat, ya, it's misinformed, that it's a free period. It's not really a free period. Cikgu sibuk dengan banyak perkara yang lain. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata cikgu memerlukan masa, dia memerlukan masa untuk apa?
So kalau kita nak keupayaan yang sedia ada tu, kita nak tingkatkan lagi. Bila ditanya, cikgu menyatakan they need, bila ditanya dia kata time, time, time. The top answer is they need time. Time untuk apa? Masa untuk kolaborasi. Masa untuk bekerjasama dengan mentor dalam organisasi, guru yang lebih senior dan rakan sekerja pada umumnya. Masa untuk menilai sumber dan tool baru yang dia nak gunakan dalam PDP. Dan sebagai perkara yang lain. Dan time for a million other things that need to be done. Yang pada pihak luar, dunia luar, nampak remeh-temeh. Tapi saya selalu cadangkan kalau orang tak pasti kena datang rasa tugas seorang guru untuk beberapa hari. Baru kita akan sedar bahawa masa untuk melakukan 1001 tugasan itu adalah penting. Kita perlukan masa melalui tumpuan untuk membuat kolaborasi yang bermatlamat. Bukan sahaja setakat buat kolaborasi, tapi yang bermatlamat. Ada hala tuju dia untuk meningkatkan prestasi kerja kita. So remember, all this need time. It's easy to say, cikgu kena buat PLC, cikgu kena buat ni. Tapi nak cari masa tu mana? Remember, we also need work-life balance. Yeah. Work-work balance and work-life balance. Dalam work tu pun mesti ada balance. Maksudnya waktu kerja and then active rest atau passive rest waktu kerja. Nobody is a machine. This is not a production line. Untuk pendidikan kita deal dengan manusia. So kita kena faham business model kita. Next please. So bagi cikgu dia macam-macam tugas dia. Dia write assessment, buat assessment, penilaian, membuat unpacking of curriculum, mengetuai, memimpin co-academic activities, menjadi mentor yang berstruktur, yang formal atau informal kepada guru muda, dan mengetuai pembangunan ladap, mengenal pasti program intervensi, dan jadi subject matter expert, dan juga pedagogical leader, dan juga melihat apakah outcome kemenjadian keberhasilan murid. Semua perkara-perkara ini menjadi di antara tugas utama. Nah, katakan siapa tu teacher leader? Bagi saya, setiap cikgu yang ada di sekolah itu memainkan peranan sebagai teacher leader. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya kata, kita perlukan masa untuk pelbagai aktiviti. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Kita boleh dapat ilmu daripada buku, daripada makalah, majalah, dan juga daripada sembang profesional yang kita adakan dengan rakan-rakan kita. Kerana semua itu membawa ilmu pada diri kita. Jangan lupa, books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. Dapatkan ilmu, remember, reading is thinking. And always be positive, positive, positive. And do not forget, it is easier to build strong children than to fix broken adults. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian sebentar tadi. Perkongsian yang bertajuk Teachers Need Time. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita ambil manfaat dan jadikan panduan sepanjang kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Baik, seterusnya kita akan terus ke sesi yang kedua, iaitu pembentangan. Dan pada petang ini, alhamdulillah kita ada seorang lagi pembentang, Cik Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Nasir. Ya. Cik Muhammad Amirul Amin sudah ada di talian. Ya. Sebelum saya serahkan kepada Muhammad Amirul Amin, ya, saya nak ceritakan sedikit latar belakang. Ya. Saya tak sempat bertanya panjang berbincang lama dengan Cik Muhammad Amirul. Cuma saya sempat di sini apa yang boleh saya kongsikan, Cik Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Nasir ini merupakan kaunselor pelatih
dari Universiti Sultan Azlan Shah dan kini sedang menjalani internship di Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh, ya. Jadi mungkin kalau untuk dapatkan maklumat lanjut, ya, mungkin boleh hubung teruslah dengan Cik Muhammad Amirul ataupun di awal sesi nanti Cik Muhammad Amirul Amin boleh perjelaskan sedikit secara ringkas latar belakang, ya. Dan hari ini kita akan berkongsi tajuk stres, ya. Stres. Uh, dah ready Muhammad Amirul Amin? Okey, dah ready. Seperti biasa, saya akan serahkan pada Cik Muhammad Amirul Amin sebentar lagi dan bolehlah buat pembentangan dan selepas itu nanti kita ada di hujung nanti, ya, kita ada sedikit Q&A. Selepas itu saya akan beri peluang untuk Cik Muhammad Amirul Amin buat rumusan lah, ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, ya, saya dengan ini menjemput Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Nasir untuk memulakan pembentangan. Ya. Cuma gelap sikit. Okey, okey, dah nampak sikit dah. Okey, ya. Okey, dipersilakan Cik Muhammad Amirul Amin. Untuk memulakan ini, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Nasir. Aku kaunselor pelatih daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Saya ambil jurusan kaunseling. Juga saya ambil kaunseling. So hari ni saya nak okey lah. Tadi ada sedikit penyelidik saya datang. So okey lah, hari ni saya okey. Dan hari ni saya bersedia untuk berkongsi, berkongsi lah berkaitan dengan stres. Okay. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan pembentangan lah. Jadi kita masuk pada definisi stres. Definisi stres ni, saya merujuk pada rujukan stres ni berasal daripada eustress yang membawa maksud dapat menyesuaikan diri, dan ada juga distress yang membawa maksud tidak dapat menyesuaikan diri atau dia lebih kepada merosakkan diri. Dan menurut Kamus Dewan Edisi keempat, stres ni adalah keadaan resah, cemas dan tegang akibat tekanan mental dan fizikal. Tekanan kerja, masalah kewangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan dan sebagainya. Jadi ini adalah definisi dan contoh-contoh ataupun tekanan-tekanan yang ada. So next kita pergi ke pencetus stres. Jadi stres ni terdapat dua faktor ataupun pencetus. Faktor luaran iaitu persekitaran fizikal ataupun persekitaran kita lah. Dia mempengaruhi kita punya stres, dan sosial pun memainkan peranan juga dalam pencetus stres. Maksudnya cara kita bersosial, macam mana kita bergaul, sama ada kita mencari orang yang positif ataupun kita mencari orang yang negatif. Dan mungkin ada peristiwa penting yang menyebabkan kita menjadi stres. Contohnya macam saya ambil contoh saya lah kan. Macam hari ni agak stres apabila saya punya penyelidik nak datang, dan saya perlu menyediakan persediaan untuk melakukan sesi di hadapan penyelidik saya. Itu adalah satu peristiwa yang penting lah untuk dapat markahan. Itu dia memberi tekanan lah, tapi bagi saya itu tekanan yang positif. Kalau tekanan yang negatif ni dia tak membangun. Alright. Jadi faktor luaran yang lain adalah organisasi. Jadi mungkin ada tekanan-tekanan dalam organisasi yang menyebabkan tekanan kepada pekerja-pekerja ataupun staf-staf yang lain. Next kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu faktor dalaman. Faktor personality. Basic dalam personality selalunya ada personality
introvert, extrovert dan ambivert. Ini tiga personality ni kebiasaannya kita dengar. So introvert adalah orang yang suka menyendiri. Baik, dia boleh bercampur dengan orang. Cuma dia lebih selesa dengan bersendirian. Dan untuk extrovert pula adalah orang yang boleh masuk dengan bercampur dengan orang yang ramai, boleh bercakap depan orang yang ramai. Dia boleh handle perkara yang macam tu dan dia selesa. But sometimes dia akan cari orang yang introvert. Dan orang yang introvert juga akan mencari orang yang extrovert. Dan yang paling untung adalah ambivert lah. Sebab dia boleh merupakan keseimbangan bagi personality introvert dengan extrovert. Dan kita boleh pergi kepada faktor dalaman yang kedua, iaitu pemikiran. Sama ada pemikiran orang individu tersebut positif ataupun negatif. Kalau berfikiran positif, stres tu boleh menjadi stres yang positif, yang berkembang, yang membangunkan seseorang individu tu. Baik, kalau pemikiran yang negatif ni dia more tu tak berkembang, cara berfikir yang salah, cara berfikir yang kolot. Dan next kita pergi pada biological. So kalau biological ni dia more tu pengaruh daripada keluarga ataupun sekitar yang dia membesarkan, biological kan. Dia dipengaruhi oleh keluarga itu sendiri. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang baik, jadi dia akan jadi yang baik-baik. So kalau macam orang yang dalam biological ataupun dalam suasana keluarga yang agak rare, dia mungkin rare juga kisah hidup dia. Next. Okay. Jadi kita masuk pada kita mau tu pada punca stres di tempat kerja. So kita ada yang pertama ada beban di tempat kerja. Beban kerja lah. Sesetengah pekerja mungkin akan berterusan dalam keadaan tersebut dan didapati bahawa beban kerja atau terpaksa bekerja dengan kuat merupakan punca utama stres. Ini menurut Brinson dengan Daniel pada tahun 1999. Sesetengah pekerja ni mungkin diorang tertekan dengan kerja yang berterusan ataupun kerja yang sama pada tiap hari dan dia kena buat kerja tu secara terpaksa dengan lebih kuat. Itu punca dia stres. Dan seterusnya keadaan tempat kerja tu. Mungkin tempat kerja yang macam dalam office sejuk. Kalau macam yang orang yang kerja macam buruh binaan, diorang kan kat tempat yang panas, tempat yang susah nak agak bawah yang berat, beban kan. So kat situ mungkin ada keadaan yang mengganggu, macam suhu yang melampau, bunyi bising yang kuat, terlalu banyak atau terlalu sedikit pencahayaan atau terlibat dengan radiasi dan pencemaran udara di sekeliling pekerja tersebut. Kan, contoh macam kalau kat tapak pembinaan tu memang ada pencemaran udara kan, macam ada debu-debu simen, debu-debu pasir. Itu mungkin boleh menyebabkan stres pada pekerja-pekerja yang tak biasa. Next. Jadi kita terus ke konflik dan kesamaran peranan. Ini merujuk pada jangkaan yang berbeza tentang sesuatu atau tuntutan yang berlebihan ke atas seseorang di tempat kerja. Dan ini merupakan contoh yang saya boleh bagi dalam slot ni. Mungkin kita ada ketua dan ada anak-anak buah. So di dalam apa ni,
ahli jawatan ahli jawatan kuasa ni, mungkin dia ketua ni dia suka bagi kerja yang berlebihan dekat seseorang. Dan mungkin more tu macam dia memilih, oh orang ni dia buat kerja kan. So ini menyebabkan konflik di dalam tempat kerja. So seseorang yang dimaksudkan yang diberi kerja berlebihan tu, dia akan menghadapi konflik ataupun dia ada tekanan yang diberi oleh orang atas tu. So dan kita pergi kepada kesamaran peranan. Kat sini mungkin orang atas ataupun orang yang bawah masing-masing ada kesamaran. Tak tahu apa yang peranan dia sebenarnya di tempat ataupun di jawatan tersebut. Itu untuk konflik dan kesamaran peranan. Next, kita pergi kepada peningkatan kerjaya. Berkaitan dengan perancangan dan peningkatan kerjaya adalah melibatkan keselamatan kerja, kenaikan pangkat, perpindahan dan peluang peningkatan kerjaya. Okey, untuk peningkatan kerjaya ni, ni contohnya dalam satu organisasi terdapat perubahan ahli jawatan kuasa ataupun ketua-ketua yang berubah. So kat sini akan ada melibatkan dengan keselamatan kerjaya lah ataupun kerja. Bila dia dinaikkan pangkat atau dipindahkan pada pangkat-pangkat yang tertentu. So kat sini dia akan datangnya kerisauan ataupun mudah kata kerisauan lah. Dia akan risau berkaitan dengan keselamatan dia punya kerjaya. Bila dia dipindahkan di tempat ataupun di jawatan tersebut, beliau tak ataupun dia more tu macam tak tahu ataupun kesamaran peranan lah. Kesamaran peranan apa yang patut dia buat. So kat sini dia akan menjadi tekanan untuk orang yang naik pangkat tadi lah ataupun ditukarkan kepada pangkat ataupun jawatan yang dia sendiri tak tahu apa kerja untuk jawatan tersebut. Itu akan menyebabkan orang tu stres dan orang bawah dia pun akan stres juga. Alright, next. Punca stres di tempat kerja lagi perhubungan interpersonal. Sifat perhubungan dengan orang lain yang boleh mempengaruhi bagaimana pekerja bertindak balas terhadap penyebab stres. So jadi sekiranya sifat seseorang tu tidak bercampur ataupun tidak berkomunikasi dengan kawan-kawan di tempat kerja, jadi dia akan menyebabkan masalah stres yang berterusan. Dia tidak tanya ataupun dia tidak mulakan untuk bagaimana dia nak settlekan dia punya masalah yang berlaku. Kan? Misal kata dia tertekan sebab dia tak tahu macam mana nak selesaikan dia punya kerja. Baik, dia tak nak pergi bertanya pada orang ataupun dia tak merujuk kepada mana-mana ketua ataupun penolong ketua untuk nak selesaikan dia punya. Jadi itu adalah masalah perhubungan interpersonal seseorang dengan kawan-kawan di tempat kerja. Next, kita pergi pada kekerasan di tempat kerja. Contoh yang paling senang kita nak ulas kat sini seperti tindakan buli, gangguan seksual, keganasan di tempat kerja. Contohnya mencederakan. Mungkin buli ni advance sikit lah. Dia tak buli secara bertumbuk atau
sepak terjang kan. But dia more tu kepada bagi tugasan yang lebih ataupun uh, kalau orang bawah dia suka menangguh kerja. So itu pun mengira boleh dikira sebagai bully lah. Okay. Okay. Next, dan ada pencerobohan terhadap organisasi. Contohnya seperti kecurian peralatan, merosakkan peralatan dan kemudahan di tempat kerja yang disediakan kan. Jadi itu adalah dia akan menyebabkan stres pada staf ataupun pekerja yang lain lah. Kalau orang yang melakukan tindakan bully, gangguan, dia dia pun memang terlibat dengan stres. Sebab tu dia buat perkara tersebut. Dan bila dia buat perkara tersebut dekat orang, orang yang kena tu dia pun stres juga. Jadi memang stres lah kalau ni. Jadi kita masuk pada punca stres di tempat kerja yang berkaitan dengan konflik di antara peranan kerja dan kehidupan. Jadi peranan dalam kehidupan, contohnya pekerja, ahli keluarga, sukarelawan dan sebagainya. So individu ni dia hanya perlu memilih satu daripada peranan ini untuk dikaitkan dengan kerja. Walaupun sesetengah individu boleh memegang lebih daripada satu tugas dalam satu masa. So kalau macam yang isu ni, konflik di tempat kerja satu hal dan konflik di luar tempat kerja pun satu hal. Contohnya konflik di antara keluarga. So kat sini dia akan clash ataupun dia akan versus lah, versus. So mana satu dia nak pilih untuk selesaikan stres tu, konflik tu. Sama ada dia perlu settlekan pekerjaan ataupun dia perlu settlekan masalah keluarga. Ini adalah stres yang saya rasa agak sukar juga untuk dibincangkan ataupun diselesaikan. But kalau orang tu berfikiran secara positif dan berfikir panjang, mungkin isu yang dihadapi konflik di antara peranan kerja dan kehidupan ni mungkin beliau boleh selesaikan. Kita masuk pada kesan stres lah. Okey, jadi kita masuk pada kesan stres. Kesan stres pada fizikal individu termasuklah peningkatan tekanan darah, darah tinggi kan, serangan jantung, berpeluh, kesukaran bernafas. So tu ikut fizikal kita lah. More fizikal individu yang kesan daripada stres kepada individu. Dan kesan stres kepada emosi, yang paling mudah kita nak tengok bila orang tertekan adalah marah lah, sikap marah. Dan ada sikap emosi-emosi yang lain seperti kebimbangan, kemurungan, kurang penghargaan diri, penghargaan diri yang rendah, ketidakupayaan untuk memberi perhatian. Kan? Itu contoh-contoh emosi, kesan stres pada emosi. Dan kalau kita tengok pada tingkah laku, termasuklah pada prestasi kerja yang lemah. Mungkin dia konten kerja, ada pelibatan dengan penyalahgunaan bahan seperti pengambilan minum beralkohol, merokok dan mungkin orang yang stres ni daripada segi tingkah laku dia ada kesukaran untuk berkomunikasi, komunikasi dengan staf-staf yang walaupun bukan staf yang ada jawatan, mungkin dengan staf-staf yang biasa, tapi susah untuk dia berkomunikasi. Kat situ kita boleh nampak lah kesan stres kepada tingkah laku. Jadi so kita masuk pada impak kepada pekerja dan pekerjaan.
kesan kepada kesihatan seperti kesan kepada fizikal. Baik, kalau kita masuk ke dalam sikit, ia merupakan satu kesan yang agak teruk lah sebab dia keseluruhan kesihatan ini. Kesihatan mental satu dan kesihatan fizikal tu satu. Sekiranya kita tidak dapat mengurus stres ataupun contohnya lah, saya ambil contoh orang yang tak dapat terima dia ada penyakit, tak kira lah penyakit kencing manis ke, ada penyakit jantung ke, dan kanser ke. Bila diorang tak dapat menerima bahawa diorang ni dapat penyakit yang sebegitu, jadi mereka akan stres. Ini bila diorang stres akan menyebabkan contohnya macam tadi tekanan darah tinggi naik, so kesukaran untuk bernafas, berpeluh, kan. Jadi itu kesan kepada kesihatan. Dia stres ni bahaya juga kepada kesihatan. Sekiranya kita tak dapat nak tangani stres tersebut. Dan kita masuk kepada kesan kepada gangguan trauma kumulatif. So kesan kepada gangguan trauma kumulatif ni, dia more tu dia tak penghargaan sendiri dia tu agak rendah juga lah kan. Tapi nanti saya tengok balik berkaitan dengan kesan kepada gangguan trauma kumulatif. So kita masuk pada kesan kepada prestasi kerja lah. So kalau kesan prestasi kerja, kita dapatlah tengok contohnya kita ambil dalam satu company, sekiranya dia punya pekerja ni ada masalah prestasi. Jadi kita nampaklah company tu tidak akan berkembang ataupun dia akan mempunyai masalah-masalah. Contohnya macam sekiranya pekerja tu datang lambat, ada dalam 10 orang, 5 orang datang kerja lambat. Jadi prestasi pekerja tu akan mempengaruhi prestasi company tersebut. Itu contoh. Dan kita masuk pada kesan kepada kehidupan sosial lah. Kesan kepada kehidupan sosial, kita boleh nampak lah kepada, kalau orang yang tak dapat urus stres, kita boleh nampak dia punya kehidupan tu mundur. Kita nampak dia punya penampilan tu agak tak berapa kemas, serabut kan. Dan kalau dalam segi bersosial tu mungkin dia kurang nak berkomunikasi dengan orang ataupun dia berfikiran secara tertutup, tidak terbuka untuk menerima pendapat-pendapat ataupun nasihat-nasihat daripada orang lain, daripada ustaz ke, kaunselor ke kan. Dia tak dapat nak terima sebab kan kesan daripada kehidupan sosial dia yang agak mundur ataupun tidak berfikiran secara terbuka, more to menyendiri. Dan ini maksudnya dia punya penghargaan sendiri atau keyakinan diri dia tu rendah. Jadi kita masuk kepada stres kerja yang melampau. Jadi kita pergi kepada kita dah pergi kepada kesan kepada kesihatan, kesan kepada prestasi kerja, kesan kepada kehidupan sosial, dan kita pergi kepada kesan kepada stres kerja yang melampau. Jadi stres kerja yang melampau adalah orang yang more tu dia punya cara untuk mengurus kerja ataupun kerja yang tertanggung yang lepas-lepas, so dia tak dapat nak urus kan, dia tak dapat. Jadi perkara tu akan bertimbun dan dia menjadi satu perkara yang mengganggu lah. Dia akan menjadi
tekanan kepada pekerja tersebut, dan dia perlu menyelesaikan kerja tu dalam tempoh yang singkat. Jadi akan memberi kesan yang agak melampau lah pada pekerja seseorang tu kan. Pekerjaan seseorang tu. Dia akan jadi macam mungkin ada tak kemas, kerja yang tak lengkap, stres kerja yang melampau kan. Kalau orang yang dia punya kerja tu lengkap, jadi kerja dia produktif. So kita nampak yang tu orang mungkin orang yang tak tak berapa stres tu ada, but dia punya stres tu more tu pada positif lah, sebab dia boleh buat kerja dalam masa yang singkat dan produktif. Dia punya kerja tu produktif. So kalau kesan pada stres kerja yang lampau ni, dia punya kerja tak produktif dan dia punya kerja juga yalah tak berkembang, banyak simptomistik kan. Alright. Kita masuk pada pengurusan stres berkesan di tempat kerja. Jadi perancangan dan pengurusan masa yang bijak. Poin yang pertama. Perancangan dan pengurusan masa dalam pekerjaan yang perlu disusun mengikut keutamaan dan kepentingan. Jadi kalau kat sini perancangan kita mau tu kepada kita sendiri tahu yang mana merupakan keutamaan, yang mana penting, yang mana bukan keutamaan, yang mana tak penting. Kan? Kita perlu beri keutamaan kepada yang ada kepentingan bagi kita. Kalau contoh bukan keutamaan tapi ada kepentingan, pun kita boleh juga, dia macam kita boleh tangguh kan. So kalau macam tadi kita ada masalah tempat kerja tadi kan, yang masa yang limit tu, ataupun pekerja yang tak produktif tadi tu, pekerja yang tak produktif, sebab dia mengalami masalah pengurusan masa yang bijak. Kalau dia ada perancangan dan pengurusan masa yang bijak, maka dia akan mengutamakan keutamaan kerja dia dan kepentingan dia untuk survive di tempat kerja. Next, kita masuk pada keberkesanan dengan komunikasi berkesan dengan kaunselor atau pegawai sumber manusia. Jadi pengurusan stres yang adalah untuk melalui komunikasi yang berkesan. Setiap company dan syarikat bukan boleh lah, dia memang ada menyediakan khidmat kaunseling bagi membolehkan pekerja mengadu masalah mereka, dan dengan adanya khidmat kaunseling, pekerja lebih terbuka dan bebas untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan di sini mungkin isu-isu di tempat kerja lah. Contoh isu yang macam yang saya ambil contoh tu, itu mungkin isu-isu yang selalu dibualkan ataupun dibincangkan di dalam sesi, dan kita more to berbincang dengan klien tu untuk mencari jalan penyelesaian. Penyelesaian tu dibuat oleh klien tu sendiri. Kalau dia tidak ada tindakan, so permasalahan tu takkan selesai, sebab bukan kaunselor yang selesaikan, but diri orang yang mengadu itulah yang menyelesaikan. Next, kita masuk kepada perancangan dan pengurusan masa yang bijak dan menjauhi persekitaran dan toksik people. So untuk perancangan dan pengurusan masa yang bijak, macam yang atas tadi, ini mungkin saya typo. So kita terus masuk kepada menjauhi persekitaran dan toksik people. Toksik people ni istilah yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap racun, kerana ia menyebarkan dan mempengaruhi sesuatu yang negatif dalam persekitaran di tempat kerja lah, kan, toxic people kan.
mungkin di depan kita dia baik, dia memuji kita baik. Tapi bila kat belakang dia ada torture sikit, sikit lah, tak adalah banyak. Baik, ini merupakan kalau kita mengelak daripada menjauhi persekitaran dan toxic people, mungkin kita akan tenang, kita akan rasa selesa kan. Sebab orang yang toxic people ni, dia mau tu, dia suka mengkritik, dia suka cakap dia je betul, kita tak betul. Dan dia suka provoke lah apa yang kita buat kan. Mungkin apa yang kita buat semua salah, tak ada yang bagus. Jadi orang-orang macam ni kita perlu menjauhi, perlu dijauhi lah kan. Next kita masuk pada workaholic balance dan aktiviti yang boleh dilakukan. Jadi keseimbangan antara kehidupan seharian dan pekerjaan itu diperlukan dalam menguruskan stres. Contohnya kita cari satu aktiviti yang digemari dan lakukan dengan hati. Contohnya kan, mungkin kita bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5. So balik rumah, mungkin kita ada taban dekat rumah, kita buatlah gardening sikit-sikit. Kita susun pasu-pasu kat rumah, potong pokok, potong daun-daun yang ada kat rumah. Itu boleh mendapatkan ketenangan lah dekat rumah. Itu salah satu yang saya tengok contoh daripada family saya lah kan. Macam mana mereka mengurus diorang punya stres lah kan. So kalau macam saya tengok diorang potong pokok tu slow kan. Jadi nampak macam menyeronokkan untuk diorang menjaga sekitaran yang ada kat rumah tu. So masa dekat rumah pun ada, so diorang ada family dekat dengan diorang lah. So untuk kita kurang stres ni, kita kena ada sokongan lah kan daripada orang yang terdekat, family lah, ataupun kawan-kawan untuk student yang ada kat IPG lah. Kalau macam kita yang bekerja ataupun yang dia perlukan keluarga lah kan. Jadi next kita pergi kepada stress reward lah. Kita pergi pada stres di tempat kerja dapat dikurangkan dengan melakukan aktiviti yang digemari seperti bersukan, beribadah dan melakukan aktiviti team building. Okey, kalau macam bersukan ni, kita ambil contoh kat IPG, saya nampak ada penglibatan staff-staff dan student-student turun. Contohnya macam saya terlibat dengan main badminton. Itu pun sebab ada staff yang ajak kan. Jadi saya pun join. Jadi bila saya bersukan tu, kita lupa kejap kerja kita yang ada kat pejabat ataupun kerja kita yang ada kat atas meja kan. So itu salah satu perkara yang membantu kita untuk relax kejap daripada stres yang membebani kita kan. Dan untuk beribadah je lah, kita kena take time kan, kita kena ada connecting dengan kita punya Tuhan. So kat situ memang kita akan dapat ketenangan. Dan mungkin kita boleh melakukan aktiviti team building. Kita adakan kelompok yang kecil dan kita buat aktiviti untuk membina di dalam team tu ataupun ahli kelompok tersebut. Misal kata ahli kelompok ni dia berbolehan sekian-sekian. Jadi mungkin hari ni dia boleh share aktiviti yang dia boleh, kebolehan yang dia ada. So nanti lagi 5 orang yang tak ada kebolehan yang seorang ni ada, mungkin nanti 5-5 ni kebolehan yang seorang ni ada, 5-5 ada kebolehan tersebut. Dia betul-betul lah. Nanti barulah ada perkembangan daripada kelompok tu. Jadi kita pergi pada reward. Kadang-kadang kita ni menyimpan kan ataupun berbelanja tu kita more to save kan. Kita buat saving kan.
Kadang-kadang kita kena bagi reward juga pada diri kita kan. Beli sesuatu yang kita sukai kan. Sebab itu merupakan satu penghargaan sendiri lah kan. Bila kita berjaya buat sesuatu, kita kena bagi reward lah. Contoh, macam saya, kalau saya selesai buat task, apa-apalah, tak kira lah. Saya more tu beli aiskrim. Dia seronok. So, ni itu reward. Sebab aiskrim tu murah. Jadi, boleh lah saya beli kan. Itu merupakan contoh lah. Memberi ganjaran kepada diri sendiri sebagai penghargaan dan mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi oleh staff lah. Next. Okay. Kita dah masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengurusan stres yang cekap dapat mengurangkan tekanan dan berterusan boleh menyebabkan berlakunya kemurungan, kegelisahan, mencetuskan penyakit fizikal dan mental dan secara tidak langsung mengurangkan prestasi produktif pekerja. Jadi kalau kita tak dapat menguruskan stres, memang dia akan mengganggu lah prestasi dan kesihatan kita kan. Ada pun fizikal ataupun mental secara tidak langsung. Dia menyebabkan prestasi pekerja tu tak produktif. Jadi pengurusan stres yang baik di antara majikan dan pekerja ataupun di kalangan staf-staf, dia akan dapat menjamin kesekitaran pekerjaan yang kondusif dan harmoni sekaligus meningkatkan produktiviti. So bila kita dapat mengurus stres dengan baik di antara orang cakap majikan pekerjaan dengan staf-staf yang lain, merupakan satu dari demit yang boleh menjadi jaminan kepada persekitaran yang kondusif tadi dan harmoni, sekaligus dapat meningkatkan prestasi tempat kerja dan nama tempat kerja ataupun organisasi tersebut. Jadi sampai di sini. Baik, kalau ikut kan semalam saya ada merujuk sikit saya ada rujuk sikit lah kajian-kajian yang dibuat ni kan, tapi saya tak sempat masuk dalam. Saya nak minta maaf lah kan, sekiranya ada kurangan ataupun ada kesilapan dalam saya menyampaikan. Jadi Cik Dr. Hadi. Okay, baik. Terima kasih Cik Muhammad Amirul Amin di atas perkongsian yang bertajuk stres sebentar tadi. Jadi seperti biasa saya buka kepada rakan-rakan audien yang bersama kita pada hari ini untuk bertanya soalan lah kalau ada ya. Boleh tanya terus atau gunakan apa tu ruangan chat di ya. Dan pada masa sama ya apa tu kita dah ada kongsi itu ya pautan untuk apa nama ni sesi online hari ni lah ya untuk kehadiran dan juga untuk e-sijil ya. Kita buka pada soalan, dapat satu dua soalan kalau ada. Kita tengok dekat ruangan chat ada tak soalan ya. Belum ada lagi. Baik, kalau tak ada, saya ingat mungkin saya sendiri boleh tanya ya pada Cik Muhammad Amirul Amin. Bukan tanyalah, nak tanya, nak apa berkongsi apa tu minta pandangan kalau apa nama ni dalam situasi bekerja ni ataupun khususnya di inilah ya di IPG lah ya. Sepanjang pengalaman pemerhatian berada di IPG ni, jadi apa agaknya langkah-langkah ataupun cadangan
yang boleh kami amalkan untuk mengawal stres dalam kalangan apa ni mungkin pelajar-pelajar dan juga uh, staf di Institut Pendidikan Guru. Daripada langkah-langkah untuk mengatasi stres tempat kerja. Itu tadi soalan ni. Okay. Jadi saya jawab terus lah. Kalau macam yang hari tu masa Tuan Kadri sebelum dia berangkat kan dia ada bagi ucapan dekat dalam dia. So saya take note kat situ komunikasi. Kat situ komunikasi sangat membantu. Sekiranya ada perkara yang tidak selesai di antara staff A dengan staff B. Kalau dia ada benteng ataupun dia ada dia tak berkomunikasi secara direct, so macam mana untuk dia nak selesaikan masalah yang timbul. Jadi yang utamanya adalah komunikasi lah, dan kedua tu adalah yang perbincangan macam mana nak settlekan, dan yang ketiga adalah tindakan yang perlu diambil untuk memastikan tak ada isu yang berlaku dan berterusan. Kita harap kita punya tekanan di tempat kerja tu just yang positif. Memang semua perkara tu ada stres ataupun tekanan yang tersendiri, but how tu kita yang mengurus tu kan. Jadi kalau macam tadi staff A dengan staff B tak ada direct communication, tak bagi tahu apa salah dia. So kat situ sampai bila pun tak habis. Jadi dia perlu ada tindakan. Mungkin salah seorang perlu memulakan. Jadi itu yang saya boleh kongsikan lah. First komunikasi, and then kena ada tindakan yang diambil lah. Okay, baik. Itu satu lagi soalan yang nak tanya. Sekarang ni dalam kita berhadapan dengan apa media sosial yang apa tu sekarang ni pendedahan pada media sosial macam-macam ada media sosial sekarang ni ya. Jadi dalam konteks untuk pengurusan stres bagaimana agaknya kita nak mengawal stres dalam konteks apa persekitaran kita yang terdedah dengan media sosial, macam-macam cabaran pada hari ini. Jadi kalau macam daripada segi konteks media sosial dan bagaimana kita nak untuk perancangan dan pengurusan masa yang baik dengan menggunakan media sosial betul. Okay. Jadi first kita pada pandangan saya lah kan, kita perlu tahu lah kelemahan dan kelebihan diri kita dalam mengurus ataupun membuat perancangan kan. Kekuatan, kita perlu tahu kekuatan diri kita terlebih dahulu, dan kita kena ada limit time untuk menggunakan media sosial tersebut kan. Dan kita perlu menggunakan media sosial tersebut dengan cara yang positif. Contohnya kita membuat dia buat video-video yang memberi ataupun membuat pemikiran yang terbuka, kongsi perkara yang baik, dan mungkin perkara tersebut akan memberi motivasi kepada diri orang lain macam mana dia nak membuat pengurusan yang baik. Itu contoh misal kata kalau kita menggunakan media sosial lah untuk membuat pengurusan yang baik,
more tu kita tengok kelemahan dan kelebihan diri kita dulu dan kita cuba kongsikan pada orang lain. Macam mana untuk mengurus masa yang baik dan masa yang bijak dalam perancangan lah. Jawab soalan ke tu? Ya. Baik, ni Muhammad Cik Muhammad Amirul Amin kita ada sikit lagi masa dalam seminit dua lagi. Jadi saya bagi ruang pada Cik Muhammad Amirul Amin untuk membuat rumusan lah ataupun kira caption apa yang ingin yang telah dipersembahkan atau dikongsikan pada hari ini. Cara Rumusan keseluruhan rumusan keseluruhannya stres ni merupakan satu perkara yang mungkin kita rasa dia mengganggu, tapi sebenarnya dia ada positif dan negatif. Kalau orang menganggap ataupun dia berfikiran secara positif tentang stres, dia akan berkembang dengan dia beat stres ni, kan? Sekiranya dia melepasi stres yang sedang dihadapi, maka dia menjadi orang yang positif dan kuat sebab dia dapat melepasi stres tersebut. Tapi kalau orang-orang yang tak dapat melepasi ataupun negatif lah kan, dia tak dapat melepasi stres ataupun dia mengelak daripada berhadapan ataupun mengharungi stres tu, maka dia akan jadi orang yang tak suka berkomunikasi, tak berkembang, dia punya prestasi kerja pun mungkin akan tak berapa nak baik kan. Jadi itu daripada segi cara orang tu sendiri berfikir berkaitan dengan stres. Dan untuk menguruskan stres ni juga merupakan tindakan daripada seseorang itu sendiri dan macam mana cara untuk beliau dapat selesaikan stres tu. Sebab stres ni macam saya cakap tadi, dia ada pada yang positif dan yang baik. Jadi kalau dapat mengurus dengan baik, maka dia akan jadi perkara yang positif. Baik, kalau dia tak dapat mengurus dengan baik, maka dia akan jadi perkara yang negatif pada individu tersebut. Jadi itu kesimpulan yang ringkas lah saya dapat. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Muhammad Amirul Amin di atas perkongsian yang pada saya amat menarik, penuh dengan maklumat-maklumat yang sangat membantu kita semualah dalam kita menjalani kerja kita seharian jadi kalau ada peluang kita harap uh, Cik Muhammad Amirul Amin kita mungkin jemput lagi untuk berkongsi-kongsi berkaitan dengan apa sajalah bidang contohnya bidang macam kalau hari ini berkaitan dengan stres Selagi terima kasih Daun Keladi kepada Cik Muhammad Amirul Amin kita semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dan pada sidang menonton rakan-rakan audiens sekalian saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan puan-puan pada petang ini bersama-sama dengan saya InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan untuk tajuk yang lain pula lah pada hari dan tajuk yang sama pukul 3 petang kita akan bawa pembentang-pembentang lain pula lah jadi bolehlah wawarkan kepada rakan-rakan yang lain pada petang Jumaat kita akan adakan CDL hands-on cluster IPG jadi setakat itu dulu daripada saya
kita tangguhkan dulu perbincangan CDL, hands-on, kluster IPG pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.